أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنا نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu taatkan orang-orang yang kafir, nescaya mereka akan menolak kamu kembali kepada kekufuran. Lalu menjadilah kamu orang-orang yang rugi. Janganlah kamu taatkan mereka. Bahkan taatlah kepada Allah pelindung kamu, dan dialah sebaik-baik penolong. Kami akan isikan hati orang-orang kafir itu dengan perasaan gerun. Disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan benda-benda yang mereka sembah, yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang membenarkannya. Dan tempat kembali mereka ialah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Dan demi sesungguhnya Allah telah menepati janjinya memberikan pertolongan kepada kamu ketika kamu berjaya membunuh mereka beramai-ramai dengan izinnya. Sehingga kemasa kamu lemah, hilang semangat untuk meneruskan perjuangan, dan kamu berbalah dalam urusan perang itu, serta kamu pula mendurhaka melanggar perintah Rasulullah SAW. Sesudah Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu sukai, kemenangan dan harta rampasan perang. Di antara kamu ada orang yang menghendaki keuntungan dunia semata-mata. Dan di antara kamu ada orang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk menguji iman dan kesabaran kamu. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu semata-mata dengan limpah kurnia-Nya. Dan ingatlah Allah sentiasa melimpahkan kurnia-Nya kepada orang-orang yang beriman. Ingatlah ketika kamu berundur lari dan tidak menulis pada sesiapa pun, sedang Rasulullah SAW yang masih berjuang dengan gagahnya memanggil kamu dari kumpulan yang tinggal di belakang kamu untuk berjuang terus, tetapi kamu tidak mematuhinya. Oleh itu Allah membalas kamu dengan peristiwa yang mendukacitakan kekalahan.
dengan sebab perbuatan kamu menderhaka yang menceritakan Rasulullah, supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput dari kamu, dan tidak boleh bersedih akan apa yang telah menimpa kamu. Dan ingatlah Allah amat mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Kemudian sesudah kamu mengalami kejadian yang menduktikan itu, Allah menurunkan pada kamu perasaan aman tenteram, iaitu rasa mengantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Golongan yang teguh imannya lagi ikhlas, sedang segolongan yang lain yang hanya mementingkan diri sendiri, menyangka terhadap Allah dengan sangkaan-sangkaan yang tidak benar, seperti sangkaan orang-orang jahiliah. Mereka berkata, adakah bagi kita sesuatu bahagian dari pertolongan kemenangan janjikan itu? Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang telah dijanjikan itu semuanya tentu bagi Allah. Dialah sahaja yang berkuasa melakukannya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka nyatakan kepadamu. Mereka berkata sesama sendiri, kalaulah ada sedikit bahagian kita dari pertolongan yang dijanjikan itu, tentulah orang-orang kita tidak terbunuh di tempat ini. Katakanlah, wahai Muhammad SAW, kalau kamu berada di rumah kamu sekalipun, nescaya keluarlah juga orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah akan terbunuh itu ke tempat mati masing-masing. Dan apa yang berlaku di medan perang Uhud itu dijadikan oleh Allah untuk menguji apa yang ada dalam dada kamu, dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui akan segala isi hati yang ada dalam dada. Bahawasanya orang-orang yang telah berpaling melarikan diri di antara kamu pada hari bertemu dua angkatan tentera Islam dan kafir dalam peperangan Uhud itu, sesungguhnya mereka hanya telah digelincirkan oleh syaitan dengan sebab sebahagian dari perbuatan-perbuatan yang salah yang mereka telah lakukan pada masa yang lalu. Dan demi sesungguhnya Allah telah memaafkan mereka, kerana sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat penyabar. Ayat ini masih lagi menceritakan tentang peperangan Uhud. Peperangan yang menguji orang-orang yang beriman. Ujian yang dahsyat, sehingga menggugurkan 70 para syuhada, termasuk Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi SAW, dan keluarga yang lain. Ramai sahabat yang mendapat luka-luka, termasuk batang tubuh Nabi SAW tidak dikebalkan oleh Allah, mendapat luka berdarah wajahnya, darah melilih pada jasadnya. Ujian daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mendidik orang beriman supaya menambahkan imannya dan membersihkan kumpulan Islam daripada orang-orang munafik. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang telah beriman, jika sekiranya kamu mentaati orang-orang yang kafir, nescaya mereka itu memesongkan kamu berpusing kepada kekufuran, dan kamu terpusing mendapat kerugian dunia dan kerugian di hari akhirat. Mereka ialah orang-orang munafik yang mengaku beriman apabila terpengaruh dengan hasutan orang-orang Yahudi, Abdullah bin Ubay dan rakan-rakannya. Bila Nabi mendapat maklumat bahawa tentera musuh sedang berkumpul untuk menyerang Madinah, lalu Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabatnya. Abdullah bin Ubay mencadangkan supaya berperang di Madinah, tunggu musuh datang. Berperang di lorong-lorong Madinah, muslimat boleh berperang di jendela rumah, pintu rumah, membantu. Nabi cenderung dengan pandangan ini pada awalnya, tetapi kebanyakan para sahabat menyatakan lebih baik berperang di luar Madinah, jangan berperang dalam Madinah. Kalau perang dalam Madinah,
Kita menang tak apa. Kalau kita tewas, pertahanan akhir tak ada lagi. Maka baik berperang di luar Madinah. Sekali berlaku kesilapan, kita berundur dan melawan lagi. Akhirnya Nabi menerima pandangan majoriti sebagian besar sahabat. Khususnya mereka yang tak hadir perang Badar merasa rugi. Sangat bersemangat. Nabi pulang ke rumah memakai baju perang. Baju rantai. Baju rantai, baju untuk menahankan daripada panas dan sebagainya. Nabi pun pakai baju rata, tak mandi minyak. Ni mandi minyak dari kebakaran. Nabi pakai baju rantai. Pakai kepiah besi. Pakai yang perang. Menyediakan. Abdullah bin Ubay membisik-bisikkan. Apa ni tak ikut Nabi? Apa ni tak kena? Apa ni tak kena? Mereka yang lemah iman terpengaruh dengan Abdullah bin Ubay. Sehingga dalam masa Nabi berjalan, bila sahabat-sahabat yang memberi pandangan berperang di luar Madinah berjumpa Nabi nak tarik balik cadangan, Nabi kata tidak. Seseorang Nabi bila sudah membuat keputusan, bila sudah memakai pakaian perang untuk keluar, tidak akan berundur lagi, kata Nabi. Keluar. Di tengah jalan, Abdullah bin Ubay masih menghasut lagi. Menyebabkan 1,000 dikatakan hampir 300 orang berpusing ikut Abdullah bin Ubay. Tinggal 700 orang atau 800 orang terpengaruh. Inilah dimaksud kenal ayat ini. Terpengaruh dengan orang kafir, orang munafik yang menipu, terpesong iman. Terpesong iman kamu. Jangan ikut orang-orang munafik ini. Balillahu maulakum. Bahkan Allah Tuhan kamu yang sebenar, yang memelihara kamu, yang menolong kamu, yang memberi perlindungan pada kamu. Taatlah kepada Allah. Wa huwa khairun nasirin. Dialah sebaik-baik penolong yang menolong dalam peperangan. Peperangan itu adalah dengan pertolongan Allah Ta'ala. Mesti percaya. Orang Islam kena percaya kemenangan dengan pertolongan Allah. Bukan dengan sebab duit, bukan dengan sebab jumlah orang, tapi dengan sebab pertolongan Allah Ta'ala. Duit mesti disumbangkan dengan ikhlas. Dengan sebab itu Allah Ta'ala sebut, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan bersedialah sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan. Bersedia sekadar kemampuan kamu. Jangan susuk kemampuan kita, sembunyi kemampuan kita. Allah Ta'ala tahu. Kita mampu derma 100, derma RM5 je. Kedekut, bakhil, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati manusia. Belanjakan apa yang kamu mampu sekadar kemampuan kamu. Sediakan segala alat-alat untuk berlawan, untuk menentang musuh sekadar kemampuan kamu. Bila kamu sediakan habis kemampuan kamu, Allah Ta'ala Maha mengetahui, Allah Ta'ala tolong kamu, walaupun musuh lebih ramai berlipat kali ganda daripada kamu. Nabi kata, lan yughlaba min asnai asharat min qillah. Orang Islam tak boleh dikalahkan. Min asnai asharat alfan min qillah. Kalau bina orang Islam 12,000, mereka tak mungkin dikalahkan oleh musuh yang berlipat kali ganda. Nabi kata. Orang Islam 12,000, musuh ratus ribu, musuh sejuta. Orang Islam tak kalah. Sekarang ni orang Islam 1 bilion lebih. Tapi kalah. Mengapa? Tak cukup syarat. Ramai saja je. Tidak memenuhi syarat, tidak ada keikhlasan yang secukup-cukupnya. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala tak beri kemenangan lagi. Bila memenuhi syarat, Allah Ta'ala beri kemenangan. Firman Allah Ta'ala, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa gerun, rasa takut terhadap orang yang beriman, dengan sebab mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain yang tak ada hujah bagi mereka. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan lain daripada Allah tak ada hujah. Tak ada bukti Allah Tuhan yang benar. Wa ma'wahumun nar. Tempat orang kafir itu dalam neraka. Wa bi'sa maswaz zalimin. Seburuk-buruk tempat kepada orang yang zalim. Neraka seburuk tempat pada orang yang zalim. Itu kenyataan Allah Ta'ala. Sebetulnya Allah Ta'ala berkata, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ.
Sesungguhnya Allah telah membenarkan janjinya kepada kamu. Apabila kamu dapat merasakan musuh dengan kekalahan. Dalam perang Badar dulu, jumlah kamu yang sedikit, kamu dapat merasakan musuh dengan kekalahan. Dalam perang Uhud, pada masa permulaan perang Uhud, musuh melarikan diri. Permulaan perang Uhud, Allah Ta'ala buktikan pertolongannya, musuh melarikan diri. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri, sehingga kamu melakukan perkara yang menggagalkan diri kamu sendiri. Bila musuh lari, musuh meninggalkan harta rampasan yang dibawa. Kerana orang kafir ni, perangai dia berperang, dia bawa binatang ternakan, bawa barang perhiasan nak beri semangat. Orang puang di belakang dia nak beri semangat. Itu perangai orang jahiliah. Bila mereka lari, mereka tinggal barang-barang banyak, melarikan diri. Bila tengok barang-barang banyak ni, kamu jadi lemah semangat. Tengok barang bersepah. Wa tanaza'tum fil amri, kamu berbalah. Nabi memerintahkan satu pasukan pemanah, diketuai oleh Abdullah bin Jur'an, mengawal bukit Romah, satu bukit kecil dekat bukit Uhud. Antara bukit itu dengan bukit Uhud, markah besar, markah operasi, markah tentera, markah gerakan, markah pemerintah. Nabi duduk di markah ini, duduk di markah pemerintah ni. Yang duduk di bukit pengawal ni, bila tengok harta rampasan perang, orang di bawah duduk pungut barang. Orang duduk atas bukit tak tahan tengok orang pungut barang nak pergi kaki. Takut dang korang. Dang korang. Lupa arahan itu. Turun pergi pungut. Dan mereka tak dengar. Abdullah bin Jur'an kata, jangan. Rasulullah kata jangan tinggal bukit ni. Tak peduli. Tinggal dia bawa orang saja. Sebagainya turun. Wa tanaza'tum fil amri. Kamu berbalah sesama kamu sendiri. Tak ikut arahan. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Dan kamu derhaka. Tak ikut arahan. Setelah Allah Ta'ala tunjukkan kepada kamu apa yang kamu ingini, yang kamu suka. Musuh dah berundur, musuh dah lari. Mu tak ikut arahan. Tak dengar Rasulullah yang arah jangan tinggal bukit. Tak dengar arahan ketua Abdullah bin Jur'an. Tak dengar. Pergi juga. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebahagian kamu ada orang yang mahukan dunia. Sebahagian kamu ada orang yang mahukan akhirat. Tuhan tahu. Aku tahu. Kalau kamu yang berjuang ni ada nak ke dunia, ada nak ke akhirat. Hari ni pun ada. Tak boleh projek marah lalu. Tak boleh minta balok marah lalu. Tak boleh benda marah lalu. Tak boleh dah ikut dah. Lari lalu. Ini Allah Ta'ala tahu. Minkum man yuridud dunya. Kalangan kamu yang nak dunia. Wa minkum man yuridul akhirah. Ada orang nak akhirat. Sebab pecah kepala tak berani. Pecah kepala tak boleh apa pun. Duit tak boleh, jawatan tak boleh, apa tak boleh, projek tak boleh. Pecah kepala. Ini terus dengan perjuangan. Tuhan kata aku tahu. Minkum man yuridud dunya. Ada orang nak dunia. Wa minkum man yuridul akhirah. Ada orang nak akhirat. Orang nak akhirat ni mati-mati dah. Tak boleh apa dah. Tak marah. Tak marah. Dia sebut dalam hadis. Ada orang yang tak dikenali. Kena duri dia cabut seorang. Orang tak heran. Dia seorang. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Orang ni paling dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dia ikut dalam perjuangan. Dalam keadaan kaki ayam. Kena duri. Orang tak kenal siapa dia. Tak ada pakat langsung. Ini kasih oleh Allah Ta'ala. Berapa banyak orang yang Tuhan kasih. Kerana dia bersama dengan Islam. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah Ta'ala ubahkan keadaan untuk menguji kamu. Apabila mereka meninggalkan Jabal Rumah. Bukit yang strategik. Maksud Khalid bin Walid, kafir lagi. Khalid bin Walid kita baca dalam hadis dulu tadi. Dia masih kafir lagi. Khalid bin Walid ni, dia mengawal tentera berkuda. Bila tengok bukit ditinggal, dia terus melajukan kudanya menawan bukit. Menawan bukit,
dan menyerang markah besar. Kemudian orang musyrikin pusing balik serang balas. Allah Ta'ala ubahkan keadaan liyabtaliyakum, untuk menguji kamu. Allah Ta'ala nak uji kamu sebab kamu tak ikut arahan. Menyerahkan sahabat-sahabat mempertahankan Nabi SAW, melindungi Nabi. Ada sahabat yang menadahkan belakangnya kena panah kerana selamatkan Nabi. Yang cedera jasadnya akan melindungi Nabi. Nabi berdarah, bukan kesak, jilat darah Nabi. Nabi katanya jilat. Nak jilat darah Nabi, nak ambil berkat. Nabi kata, barang siapa yang darah aku bercampur dengan darah dia, tak masuk neraka. Nabi kata. Ada sahabat yang begitu. Termasuk sahabat-sahabat perempuan. Ummu Nusaibah radhiyallahu anha mencabut senjata, melawan, melindungi Nabi. Allah Ta'ala uji kamu. Walaqad afa ankum, Allah Ta'ala memaafkan kamu. Wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah mempunyai kurnia terhadap orang yang beriman. Mereka berjaya membunuh Sayyidina Hamzah, menyincang jasadnya Abdullah bin Jas, dan lain-lain lagi, sehingga tak kena muka, dicincangnya. Setelah Nabi diberi perlindungan, Nabi dipukul kepalanya sehingga berdarah, dan sahabat berjaya menarik Nabi pergi ke teluk Bukit Uhud. Itu sa'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum. Ingatlah ketika berlakunya peristiwa serangan musuh yang sangat dahsyat. Itu sa'iduna wa la talwuna ala ahadin. Ketika kamu mendengar Nabi memanggil kamu, kamu dalam keadaan lari bertempiaran, tak paling kerana serangan yang sangat dahsyat. War rasul yad'ukum fi ukhrakum. Rasul memanggil kamu di belakang kamu, memanggil kamu, ilayya ibadallah, ilayya ibadallah, ana Rasulullah, man yakirru falahul jannah, kata Nabi. Ini aku, mari sini belaka. Mari sini belaka. Barang siapa yang datang meneruskan perjuangan, masuk surga, Nabi kata. Ada sahabat-sahabat yang terus mari bersama dengan Nabi, ikut arahan. Ikut arahan. Dalam keadaan yang kelang kabut, sebahagian lagi tak kawal dah. Fa asabakum ghamman bi ghaimin likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Lalu Allah Ta'ala mengurniakan kepada kamu hasil kesedihan itu, kedekatan itu, supaya kamu jangan bersedih sepanjang masa di atas apa yang menimpa kamu. Tak dapat rampasan perang Uhud itu, apa yang merugikan kamu, yang menyakitkan kamu, ada yang dapat luka. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Sebahagiannya boleh dengar berita Nabi sudah wafat. Yang kata Nabi, pukul kepala, beritahu Muhammad, aku bunuh dah Muhammad. Boleh dengar Nabi sudah wafat, menyebabkan ada yang lemah semangat, lembek dengan Nabi wafat, pusing balik ke Madinah, balik ke Madinah, jadi bingung. Satu rakyat itu masuk Sayyidina Uthman, jadi mana dia orang lembu, pusing juga, balik ke Madinah. Di Madinah perempuan sedang menunggu, sahabiat muslimat menunggu begitu, lalu beritahu Rasulullah dah mati. Orang perempuan tagur dengan batu. Kalau Rasulullah mati, balik semula. Mati dengan Rasulullah. Orang puang pula semangat. Lalu mereka pusing balik. Sebahagiannya yang tinggi semangat, kalau Rasulullah mati, kita mati dengan Rasulullah. Ada yang begitu. Mati. Anah bin An-Nadar bertempur sehingga lumak tubuh dia. Bertempur. Ada yang terus melawan, menentang musuh. Akhirnya mereka dapat mengawalkan keadaan. Pergi ke teluk Bukit Uhud, duduk atas bukit, musuh duduk bawah. Kaedah perang zaman dulu, bila duduk di atas, musuh bawah, musuh tak berani nak mari dah. Kerana orang duduk atas bukit ni lebih kuat. Dengan batu pun boleh. Musuh berhenti. Berhenti, terhenti. Mereka tak serang lagi.
Lalu Abu Sufyan tanya, ada Muhammad? Muhammad hidup lagi ke? Nabi kata jangan, diam. Abu Bakar hidup lagi? Nabi kata diam. Abu Sufyan kata Umar hidup lagi? Umar kata hidup lagi. Kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dibaikkan sikit. Aku ada lagi. Abu Sufyan kata al-harbu sijal. Peperangan silih berganti. Yaumul lana wa yaumun alaina. Ada hari kami menang, ada hari kami kalah. Lalu Nabi suruh Sayyidina Umar kata lasna sawa. Kita tak sama. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Orang-orang kami yang mati dalam syurga, orang kamu yang mati dalam neraka. Sayyidina Umar kata, jawab. Jawab dengan penuh semangat. Maka musuh berundur. Summa anzal alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Kemudian Allah Ta'ala tolongkan kepada kamu selepas sedih itu rasa mengantuk. Allah nak jadi musuh berundur, mereka berhenti berehat. Masa berundur, sejurat kata masa berundur tu dan berhenti berehat, Allah Ta'ala jadikan mereka mengantuk. Jadi mengantuk. Ulama kata mengantuk dalam medan perang pertolongan Allah. Mengantuk tengah semayang syaitan. Biasanya dalam perang ni tak nak tidur, takut. Tiba-tiba mengantuk. Bila mengantuk tu menandakan pertolongan Allah. Dalam masa kita susah, kita ketakutan, tiba-tiba mengantuk. Sehingga Abu Talhah yang terlibat dalam perang Uhud ni mengatakan dia pegang pedang. Pegang lucuk tangan pedang. Ambil pelok. Lucuk pelok mengantuk. Sebab itu sekali, terlalu mengantuk. Abu Talhah ni ada cerita dia. Zaman Sayyidina Uthman, Abu Talhah ni dia sudah tua. Kening dia unduk dah kening. Nak tutup mata dah kening. Sayyidina Uthman nak tubuh tentera laut. Kuah tenaga. Lalu nak pergi daftar ratik dia. Padahal mata dia dah utuh dah. Dah turun dah mata ni. Nak pergi juga. Anak-anak dia kata jangan pergi, ayah tua dah rehat rumah lah. Peceng dah rehat. Ayah biar kami orang muda-muda. Lalu dia marah ke anak dia nak dengar Tuhan kata infiru khifafan wa thiqalan. Tuhan sebut dalam Quran, keluar berjuang tua dan muda, ringan dan berat, mudah dengar firman Allah Taala. Anak dia kata dah nak pergi sangat, marilah. Bawa dan dia ikutin tentera laut sama Sayyidina Uthman. Abu Talhah ni sampai tengah laut mati. Tak biasa dengan laut, mati. Mati nak tahu dalam laut, mayat dia dah datang hati sahabat Nabi. Mereka terpaksa mencari pulau untuk nak kebumikan. Beberapa hari baru temu pula. Mayat dia tak terjejas. Tak terjejas mayat dia. Tak bau dah apa. Tuhan tunjukkan selalu. Ini Abu Talhah. Abu Talhah ni dalam perang ni menceritakan dia mengantuk sehingga pedang dia jatuh daripada tangan. Sampai begitu lagi. Wa ta'ifatun ka'ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghaira al-haqqi dhanna al-jahiliyah. Sebahagian daripada mereka yang lemah iman, khususnya orang munafik, yang berpura bersama dengan orang Islam, Tuhan masuk dalam hati mereka sangkaan-sangkaan jahiliyah. Yaquluna, mereka berkata, tubik suara mereka, hal lana min amri syai'un, adakah kita dapat apa-apa daripada peperangan ini? Tengok, tak boleh apa-apa pun. Hasilnya ramai kalangan kita mati. Kalau tak jadi perang kita tak mati. Kalau tak tu kita tak keluar tadi tak mati. Tak luka. Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya semua urusan kepunyaan Allah. Hidup dan matinya kepunyaan Allah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka sembunyikan dalam diri mereka apa yang mereka tak lahirkan pada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala tahu, Allah Taala dirakan. Yaquluna, mereka berkata, "Lau kana lana amru syai'un ma qutilna hahuna." Kalau sekiranya kita tak keluar berperanglah, tak adalah orang kita yang mati dalam medan perang ini, kata mereka. Kalau sekiranya kita tak keluar, tak ada yang mati
dalam medan perang, tak ada luka. Qul, katakan wahai Muhammad, lau kuntum fi buyutikum, kalau kamu duduk di rumah kamu sekalipun, la barzal ladzina alaihimul khatu ila madajihim, nasai Allah Taala jadikan mereka yang duduk di rumah pun keluar juga mati di sini. Mati dialah dengan izin Allah Taala, di sisi Allah Taala, di mana dia mati, kubur mana ditanam, Allah Taala berlaku. Allah Taala tentukan duduk dalam rumah pun tubik daripada rumah, pergi ke tempat itu. Allah Taala kata, wa yabtadullahu ma fi sudurikum, Allah Taala nak uji apa yang ada dalam dada kamu. Wa liyumahhisa ma fi qulubikum, Allah Taala nak bersihkan apa yang ada dalam hati-hati kamu. Tujuan Allah Taala buat ini, Allah Taala nak sucikan hati-hati kamu. Allah Taala nak bersihkan mana dia orang munafik, mana dia tak munafik, mana yang ikhlas, mana yang tak ikhlas. Allah Taala uji dengan perkara ini. Wallahu alimun bidzati sudur, Allah Taala Maha mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Sesungguhnya Allah Taala berfirman, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahum asy-syaitanu bi ba'di ma kasabu. Sesungguhnya mereka yang berpaling lari pada hari bertemu dengan musuh di medan perang Uhud itu, mereka telah digelincirkan oleh syaitan dengan sebab kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Dengan sebab mereka buat salah, kerja ke dunia, kerja ke benda jadi penakut, menyebabkan mereka berundur, mereka lari. Wa laqad afallahu anhum, sesungguhnya Allah telah memaafkan mereka. Mereka yang ada iman dalam diri dimaafkan oleh Allah. Dengan sebab itu Allah Ta'ala nak uji saja, orang yang kuat iman mendapat pahala besar. Orang yang berdosa kerana undur tu diampun oleh Allah. Terima dia ada. Innallaha ghafurun halim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun, lembut terhadap hamba-hambanya. Wallahu a'lam.